Projek pembinaan Camp Paradise Kota Belud bernilai 179.7 juta berjalan lancar dan bakal menjadi mercu tanda baharu infrastruktur pertahanan negara. Projek berkonsepkan reka dan bina ini dilaksana kontraktor bawah seliaan JKR. Dibina di tanah seluas 40.4 hektar dengan 42 komponen bangunan, kem ini bakal menempatkan 5 brigade dan 19 Regimen Askar Melayu Diraja RAMD. Apabila siap Ogos 2027, kapasiti anggota meningkat hampir 4 kali ganda daripada 311 kepada lebih 1,100 anggota tentera. Kita meneliti permohonan supaya rumah keluarga angkatan tentera itu dipercepatkan pelaksanaan dan kita juga mempertimbangkan supaya jalan 2 km masuk ke kem ini diperbesarkan mungkin daripada KKDW kerana saiz kenderaan tentera itu kita biasa dengar 4x4 tetapi saiz kenderaan tentera ialah 8x8. Beliau optimis kem ini turut membuka peluang pekerjaan kepada belia tempatan dan berpotensi menjadi lokasi latihan ketenteraan bersama negara luar. Pertandingan Forum Pelajar pupuk rasa cinta dan bangga terhadap bahasa kebangsaan sekaligus memperkukuh perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum. Justru Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor mahu pertandingan memasuki edisi ke-33 ini diteruskan sebagai usaha memperkukuh peranan bahasa Melayu sebagai medium integrasi dan pembinaan negara bangsa selain mengekang pengaruh bahasa asing dan penggunaan bahasa rojak terutama dalam media sosial. Beliau menyatakan ketika merasmikan pertandingan Forum Pelajar 2025 peringkat kebangsaan di Dewan Sekolah Menengah Kian Kok Kota Kinabalu. Ucapan disampaikan Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Abidin Mandingkir. Sekolah Menengah Kian Kok Kota Kinabalu johan pertandingan manakala tempat kedua dan ketiga dimenangi Sekolah Menengah Fon Yu Kulai Johor dan Sekolah Menengah Sun Jin Kuala Lumpur. Pelajar Universiti Malaysia Sabah UMS diingatkan sentiasa menjaga nama baik universiti. Selain menjadi duta, ia mampu mengangkat martabat UMS di rantau Borneo. Naib Chancellor UMS Profesor Dato' Dr. Kasim Mansor turut menasihati mahasiswa supaya berdisiplin, mematuhi peraturan universiti dan berusaha melakar sejarah tersendiri sebagai warga UMS. Menurutnya, pembelajaran di universiti dirangka bagi melahirkan pelajar berfikiran kritis, kreatif dan seimbang dari segi intelek, emosi, rohani serta sosial. Beliau berucap dalam majlis lafaz ikral dan aku janji pelajar baharu UMS di Dewan Chancellor. Seramai 5,123 pelajar baharu sesi 2025-2026 bakal memulakan pengajian bulan ini. Kekurangan fizikal dan kekangan kesihatan bukan penghalang beberapa pelajar baharu UMS meneruskan pengajian. 3 pelajar dengan masalah kesihatan kronik serta orang kurang upaya OKU nyata bersemangat memulakan pengajian. Pengorbanan ibu bapa saya tu bawa saya ke Kota Kinabalu, dia memotivasi saya untuk terus belajar di universiti ini. Saran saya setakat ni tamatkan degree dulu. Lepas tu bekerja dekat hospital lah. Sebab yang selamatkan saya waktu saya lahir pun dulu doktor. Jadi saya rasa saya terhutang budi di bidang kejururawatan. I specifically wanted to, study in UMS pasal my mom single mother dulu. Dia kerja keras untuk, kasih makan saya and all that, take care of me. So I want to do the same in the future for her juga lah. Agak sedikit nervous, gementar sebab berdepan dengan cabaran baru, perlu berkenalan dengan orang baru. Ke arah memperkasa kualiti dan kebolehpasaran graduan teknikal di negeri ini, Politeknik Sandakan Sabah PSS memeterai 7 perjanjian kerjasama strategik bersama rakan industri dalam mempelbagai program latihannya. Majlis menandatangani sijil surat hasrat dan nota kerjasama ini berlangsung di Dewan Kuliah Utama PSS.
Kerjasama antara lain memfokuskan kepada pendedahan dan pengalaman kerja, meningkatkan keupayaan pensyarah selain meneroka projek inovasi terutama dalam bidang keusahawanan kreatif dan teknologi akuakultur. Terdahulu dalam ucapannya, Pengarah PSS Muhammad Sahran Muhyiddin menekankan kepentingan usaha sama antara institusi TVET dengan sektor industri. Beliau yakin dengan termeterainya kerjasama ini, jurang antara teori dipelajari di bilik kuliah dengan realiti kerja sebenar dapat dikurangkan. 10 keluarga terlibat kebakaran di Kampung Hidayat Jalan Apas Tawau Isnin lalu mendapat perhatian Majlis Ugama Islam Sabah MUIS. Pelbagai bantuan menerusi bahagian zakat dan fitrah turut disalurkan kepada penduduk terjejas kebakaran, banjir dan keluarga yang memerlukan di seluruh negeri. Kita akan mendapatkan senarai anak-anak sekolah yang terlibat dalam keluarga mangsa kebakaran ini, dan kita akan bantu melalui tabung pendidikan negeri Sabah yang akan membantu untuk membeli bahan perlu untuk persekolahan mereka, termasuk pakaian dan buku-buku yang diperlukan. Datuk Arifin yang juga Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi ditemui selepas penyampaian bantuan kebakaran MUIS kepada penduduk terjejas kebakaran di Kampung Hidayat Tawau. Turut disampaikan sumbangan khas musibah kebakaran daripada MUIS dan pejabat Parlimen Tawau. Dalam kejadian kebakaran Isnin lalu, 8 buah rumah musnah terbakar. Seorang warga emas lelaki berusia 71 tahun turut melecur di bahagian tangan dalam kejadian tersebut. Bagi memudahkan penyaluran peruntukan, belia luar bandar disaran segera daftar persatuan mereka dengan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia ROS. Naib Presiden Persatuan Alumni Program Belia Kapal Asia Tenggara, Datuk Johari Janan, memberitahu ramai belia pedalaman terlepas bantuan kerana persatuan tidak berdaftar. Kita lihat setiap tahun dalam bajet kerja negeri ada peruntukan khusus untuk belia-belia luar bandar. Tetapi tidak diperolehi oleh belia-belia yang ada kerana cara memperolehi dia itu, persatuan belia itu harus berdaftar. Jadi barulah pihak kementerian, khususnya Kementerian Belia dan Sukan, dapat menyalurkan peruntukan ini kepada persatuan belia yang berdaftar. Beliau ditemui dalam program Tamu Suara 360 Anjuran Majlis Belia Sabah. Sementara itu, Naib Presiden Majlis Belia Sabah Muhammad Nazrul Nordin yakin suara anak muda akan diberi tempat dalam bidang ekonomi, pendidikan dan keusahawanan. 3 Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Tinggi mengangkat sumpah jawatan dan taat setia di hadapan Hakim Besar Sabah dan Sarawak, Datuk Aziza Nawawi di Kompleks Mahkamah Kota Kinabalu. Surat pelantikan disampaikan Ketua Hakim Negara, Datuk Seri Utama Wan Ahmad Farid Wan Saleh. Mereka yang dilantik ialah Hamid Ismail, Steve Ritikos dan Ratna Devi Yusof Perumal. Hamid memulakan kerjaya sebagai peguam pada 2001 dan pernah mewakili Ibu Allahyarham Zara Khairina Mahathir dalam prosiding inkuest kematian pelajar ini. Steve Ritikos pula pernah menjadi Magistrate, Timbalan Pendakwa Raya dan Pengarah Mahkamah Negeri Sarawak. Sementara itu, Ratna Devi berpengalaman lebih 20 tahun dalam bidang guaman. Subsidi Budi 95, inisiatif terbaik meringankan beban perbelanjaan kos pembelian minyak golongan kurang berkemampuan. Warga Bandaraya Kota Kinabalu menyambut baik usaha diketengahkan Kerajaan Madani. Setakat ini Alhamdulillah lah, memang baguslah untuk rakyat kan. Subsidi kita tadi saya baru isi RM30, tapi jumlah yang kita dapat 39.2 liter. Jadi kita ada jimat sikit lah. Apa-apa pun terima kasih banyak-banyak lah sebab diturunkan bukan untuk saya, tapi untuk bagi orang yang memerlukan. Banyak yang memerlukan, cara kos hidup memang berat. Semalam saya sudah isi, ada rasa sikit lah, ada beberapa kilometer lebih. Okey juga lah. Kalau berkekalan tu lagi bagus kalau boleh turun lagi. InsyaAllah. Diorang kira ini dalam 300 liter kan. Jadi diorang bilang kalau kenderaan 70 liter mungkin boleh isi 3-4 kali lah dia bilang. Kalau motor boleh 50 kali. Boleh juga kasih naik lagi kan mungkin 600 liter ke selepas ini.
Baik, sekian paparan Berita Pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini, Berita Pagi Sarawak bersama Bumawen. Malaysia Madani, Rakyat Disantuni.